Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton channel Studio and Exploration dalam rancangan Eksplorasi Misteri Mistik. Saya Nazri Saleh, hos anda. Hari ini saya bawakan anda kepada sumber maklumat yang kami perolehi dari kaedah ilmu kebatinan secara Islam, iaitu Al-Haq. Jika anda tidak suka dari sumber tersebut, sila berhenti menonton video dari channel ini. Sebelum saya teruskan video ini, bantu saya dengan tidak skip iklan ketika menonton video di channel ini. Subscribe channel ini kepada yang belum subscribe dan share video ini, semoga ramai yang akan dapat manfaat, dan pastikan anda menonton video ini sampai habis supaya anda faham secara menyeluruh berkenaan sejarah yang ingin disampaikan. Pada episod lepas, saya telah kongsikan sejarah berkaitan seorang pemuda Melayu yang menjadi navigasi kepada laluan laut untuk Magellan. Video bahagian kedua ini, saya akan merungkai dan memberikan penjelasan berkenaan keratan rencana di mana dikatakan pihak pengkaji dari Universiti tempatan telah menemui kemungkinan kubur Panglima Awang di Rembau Negeri Sembilan. Pada rencana tersebut menerangkan kubur Panglima Awang di Rembau. Menurut rencana akhbar tersebut, sejarah Panglima Awang atau lebih dikenali sebagai Enric di Melaka akhirnya terungkai apabila sekumpulan penyelidik menemui makam yang dikatakan berkemungkinan milik pelayar Melayu pertama itu, yang disemadikan selepas mengharungi pelayaran daripada penulisan Antonio mengelilingi dunia pada kurun ke-15. Menerusi kajian sekumpulan penyelidik Universiti Putra Malaysia (UPM), mendapati kubur Sakai Laut Dalam yang juga tokoh di kampung Padang Lekuk, Kota Rembau, Negeri Sembilan, kemungkinan adalah kubur Panglima Awang berdasarkan beberapa catatan serta kajian mengenainya. Menurut pensyarah kanan Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi UPM, Dr. Rohaidah Kamarudin, perkara berkenaan disokong catatan daripada penulis Antonio Pigaretta, iaitu Magellan's Voyage 1524 versi Itali. Catatan berkenaan mendakwa Panglima Awang dikenali sebagai Taproben atau Tok Purba dalam kalangan klasik kapal ketika dia berlayar mengelilingi dunia. Dr. Rohaidah berkata walaupun tiada bukti atau catatan yang mengatakan Panglima Awang pulang ke Tanah Melayu atau Rembau khususnya, namun Sakai Laut Dalam juga dipanggil sebagai Tok Purba, cukup dikenali di kawasan berkenaan sebagai individu dihormati kerana mempunyai pengetahuan yang tinggi mengenai laut. Berdasarkan semakan dan catatan sejarah individu yang dipanggil Sakai Laut Dalam dibawa ke Rembau oleh Tok Leteh selepas menemuinya di Pulau Cebu, Filipina pada 1521. Sebaik tiba di Rembau, ada antara penduduk tempatan mengenali Sakai Laut Dalam itu. Berkerutan dia adalah antara pembesar atau orang penting ketika zaman pemerintahan Kerajaan Melaka, katanya di sini. Selain itu, beliau berkata, menerusi catatan Maximilianus Transylvanus turut menyatakan Panglima Awang mengelilingi dunia bersama pelayar terkenal iaitu Ferdinand Magellan dan berjaya menghabiskan pelayaran seterusnya pulang ke Rembau. Maximilianus Transylvanus adalah wartawan pada zaman terbabit yang akan menemubual pelayar terkemuka, terutama individu berjaya menghabiskan pelayaran mengelilingi dunia. Antara perkara yang ditulis adalah membabitkan kejayaan Panglima Awang bersama kru kapal Trinidad yang berjaya mengelilingi dunia. Menerusi penulisannya, Duan Barbosa tidak menunaikan janji untuk membebaskan Panglima Awang sebagai hamba dan membayar sejumlah wang seperti yang diwasiatkan Ferdinand Magellan selepas kematiannya, katanya. Menurutnya, Panglima Awang yang turut digelar Henry the Black, Henrik, Heriberto dan Espinosa bukanlah murtad seperti yang didakwa setengah pihak.
Berikutan dia tak makan daging hizir yang dihidangkan sepanjang pelayaran selain enggan berkahwin dengan adik perempuan Ferdinand Magellan. Tindakan Panglima Awang itu ada ditulis dalam buku Antonio Pigareta. Berikutan masih berpegang teguh kepada ajaran Islam dan fakta berkaitan dia dibaptiskan pula hanya khabar angin kerana mahu menjamin keselamatan ketika berada di Sepanyol. Oleh sebab itu, Panglima Awang sangat dihormati dalam kalangan klasik kapal walaupun dia berstatus hamba. Malah Magellan sangat menyayanginya kerana bijak dalam ilmu pelayaran. Sementara itu, beliau berkata pihaknya juga akan melakukan kajian lebih teliti dengan mengambil sampel tanah kubur yang terletak di kampung Padang Lekuk, Kota Rembau yang dipercayai adalah milik Sakai Laut Dalam atau Panglima Awang. Kami mahu mendapatkan bukti terperinci lalu memastikan sampel tanah berkenaan sama dengan usia atau sezaman Panglima Awang walaupun batu nisan ukiran Aceh tidak menyatakan secara terperinci kubur milik Panglima Awang, namun ia menggambarkan ia kepunyaan golongan bangsawan, katanya. Begitulah penerangannya. Agak menarik rencana tersebut. Tetapi persoalannya, adakah benar makam tersebut makam Panglima Awang? Berdasarkan maklumat dari sumber batin, makam tersebut bukan makam bagi seorang lelaki yang boleh dikaitkan dengan Panglima Awang yang merupakan seorang lelaki. Berdasarkan sumber batin yang saya perolehi, ini makam bagi seorang perempuan. Ada beberapa pandangan juga yang mempertikaikan rencana tersebut. Pandangan pertama dari Facebook, dia mengatakan dakwaan makam di Padang Lekuk adalah makam Panglima Awang dan mengaitkan Datuk Laut Dalam sebagai Panglima Awang bermula pada tahun 2014 oleh Zainal Johan. Beberapa penyelidik dan tokoh akademik telah mempersoalkan dakwaan tersebut. Kami juga memberi hujah-hujah bagi menafikan dakwaan makam tersebut adalah makam Panglima Awang. Semua hujah tidak terjawab sehingga sekarang. Mari kita kupas satu persatu dakwaan kemungkinan yang dibuat oleh penyelidik UPM. Hujah kami berdasarkan sejarah Rembau dan Negeri Sembilan. Yang pertama, persoalan pertama yang harus dijawab dan dibuktikan adalah adakah benar makam tersebut makam Datuk Laut Dalam? Terdapat beberapa makam lain berhampiran kawasan tersebut. Penduduk kampung mengenali makam batu nisan Aceh ini sebagai makam Tok Tua, manakala sebuah lagi makam yang dikenali sebagai makam Tok Dalam. Siapakah Tok Tua dan Tok Dalam? Jika dilihat dalam sejarah Rembau, hanya seorang digelar sebagai Tok Tua. Kedua, catatan berkenaan mendakwa Panglima Awang dikenali sebagai Taproben atau Tok Purba dalam kalangan klasik kapal ketika berlayar mengelilingi dunia. Namun, Sakai Laut Dalam juga dikenali sebagai Tok Purba. Bagaimana untuk mengaitkan gelaran Tok Purba dengan gelaran Taproben? Apakah maksud Taproben? Dalam institusi adat luar Rembau, Datuk Purba merupakan jawatan Datuk Lembaga Biduanda dua carak. Datuk Laut Dalam tidak pernah menyandang pusaka Datuk Purba. Beliau mempunyai gelarannya sendiri iaitu Datuk Merbangsa atau Datuk Merah Bangsa, dinisbahkan kepada kulitnya yang putih kemerah-merahan. Di manakah kaitnya Datuk Laut Dalam, Tok Purba dan Taproben? Datuk Merbangsa merupakan salah seorang tiang balai baroh luar Rembau, manakala Datuk Purba pula Lembaga Nan 12. Ketiga, kenyataan mengatakan bahawa Datuk Laut Dalam adalah seorang sakai adalah tidak tepat sama sekali. Datuk Laut Dalam merupakan pembesar Minang dari Paya Kumbuh yang datang ke Rembau. Beliau bukannya sakai maupun orang asal Negeri Sembilan. Bagaimana beliau dikaitkan sebagai sakai?
Dalam sejarah Rembau, sama ada manuskrip Rembau maupun catatan Portugis dan Belanda tidak pernah menyebut Datuk Laut Dalam sebagai Sakai. Malah penulisan Inggeris juga tidak pernah menyebut Datuk Laut Dalam sebagai Sakai. Pegawai Inggeris yang pertama menulis buku mengenai Negeri Sembilan adalah T.J. Newbold. Keempat, berdasarkan semakan dan catatan sejarah, individu yang dipanggil Sakai Laut Dalam dibawa ke Rembau oleh Tok Leteh selepas menemui di Pulau Cebu, Filipina pada 1521. Mari kita lihat timeline atau kronologi peristiwa di Rembau. Bandingkan. Adakah benar dakwaan Datuk Leteh menjemput Datuk Laut Dalam di Pulau Cebu? Ini berdasarkan catatan Profesor Nur Halim diambil dari manuskrip Rembau, Portugis dan Belanda. 1490-an, Datuk Leteh datang ke Rembau menetap di Relong. Kampung ini masih wujud. 1497, Datuk Bungkal dilahirkan. 1515 atau 1516, Datuk Lela Balang dan pengikutnya ke Kampung Loto. Datuk Laut Dalam dan pengikutnya datang ke Padang Lekuk. Datuk Lela Balang berkahwin dengan Datuk Bungkal. 1524 atau 1525, Siti Hawa bin Datuk Laut Dalam dilahirkan. Jika kita lihat tahun kedatangan Datuk Laut Dalam ke Rembau dan keberadaan Panglima Awang pada tahun yang sama di Lisbon, menunjukkan Datuk Laut Dalam dan Panglima Awang bukanlah orang yang sama. 1540, Seri Rama dilantik menjadi penghulu Rembau yang pertama dan berkahwin dengan Siti Hawa binti Datuk Laut Dalam. Datuk Laut Dalam mempunyai 4 orang anak perempuan dan Siti Hawa merupakan anak perempuan bongsu Datuk Laut Dalam. Jika dilahirkan pada tahun 1524 atau 1525, agak pelik jika Datuk Leteh ke Pulau Cebu untuk menjemput Datuk Laut Dalam pada tahun 1521, sedangkan Panglima Awang dikatakan masih bujang. Bila pula Datuk Laut Dalam berkahwin sehingga mempunyai 4 orang anak? Perkahwinan Seri Rama dan Siti Hawa mendapat anak lelaki yang dikenali sebagai Datuk Ombo, penghulu Rembau kedua, dilahirkan pada tahun 1541. Kelima, Datuk Laut Dalam memang seorang yang dihormati. Beliau seorang pembesar Minang dan juga pedagang. Rembau merupakan salah satu pusat perdagangan selepas kejatuhan Melaka. Ladang rempah dan lada terletak di Kampung Kebun Lada, Kampung Lada. Lokasinya yang mudah diakses melalui Sungai Linggi menjadikan Rembau tumpuan pedagang dan perantau Minang. Ada pendapat yang mengatakan Datuk Lela Balang dan Datuk Laut Dalam datang ke Rembau bersama-sama. Namun Datuk Laut Dalam telah tersesat. Pendapat lain pula, Datuk Laut Dalam seorang pedagang yang mempunyai urusan perniagaan antara Sumatera, Rembau, Jawa. Kami lebih cenderung kepada pendapat kedua. Keenam, akhir sekali menggunakan kaedah DNA untuk menentukan usia tanah kawasan tersebut sama ada sezaman dengan Panglima Awang. Kami tidak pasti sejauh manakah relevannya. Jika dilihat dari sejarah Rembau, sudah pasti usia kawasan tersebut sezaman dengan Panglima Awang. Malah ia lebih tua dari zaman Panglima Awang. Ini adalah kerana Padang Lekuk merupakan salah sebuah kampung tua yang terdapat di Rembau. Kami tertanya-tanya juga bagaimana ujian DNA ini akan membuktikan makam ini milik Panglima Awang. Adakah dengan hanya usia tanah sezaman dengan Panglima Awang boleh menentukan pemilik makam? Kita nantikan bersama-sama hasil keputusan ujian DNA yang dilakukan. Ini hanya sebahagian fakta yang kami kemukakan bagi menafikan kubur tersebut adalah kubur Panglima Awang. Di Rembau terdapat lebih dari 5 makam batu nisan Aceh. Ada yang masih elok dan ada juga telah patah. Kami berharap penyelidik UPM yang diketuai oleh Dr. Rohaida Kamarudin berhati-hati dalam membuat kajian. Sejarah Rembau mempunyai banyak sumber rujukan. Rujukan paling mudah diperolehi adalah buku Negeri yang Sembilan dan Perlembagaan Rembau.
Portugis dan Belanda juga banyak menulis mengenai Rembau. Malah Portugis pernah membuat perjanjian damai dengan Rembau pada tahun 1586 ketika pemerintahan Datuk Ombo. Kami tidak pasti sama ada rujukan silang telah dibuat sebelum kenyataan akhbar dikeluarkan. Itulah kenyataan dari sebuah hantaran di Facebook. Selain itu, saya juga tertarik dengan posting dari sebuah blog dengan tajuk Makam Tok Tua, Kampung Padang Lekuk, Rembau. Blog tersebut mengatakan penduduk tempatan memanggil pemilik makam ini sebagai Tok Tua. Tidak dapat dipastikan siapakah Tok Tua ini. Ada yang meneka ini adalah makam Datuk Letih, seorang pemimpin terawal masyarakat Rembau yang dikatakan datang ke sini tahun 1530-an Masihi. Ada pula menyebut ini makam seorang wanita bangsawan dari Aceh. Berdasarkan maklumat tersebut, saya lebih cenderung kepada pendapat kedua, iaitu makam seorang wanita bangsawan dari Aceh. Sebab berdasarkan maklumat dari sumber batin yang saya dapat, makam ini milik seorang wanita, tetapi tidak dapat dipastikan siapakah namanya dan dari mana. Semoga perkongsian ini memberikan sedikit pencerahan kepada masyarakat yang banyak minta saya respon pada artikel akhbar ini. Diharap pada masa akan datang kita akan peroleh maklumat yang selanjutnya dengan izin Allah, insya-Allah. Jadi itu saja video untuk kali ini, diharap dapat memberikan sedikit pendedahan kepada generasi kini dan akan datang, juga memberikan sedikit maklumat kepada pengkaji dan peminat sejarah supaya dapat merungkaikan lagi sejarah ini. Jangan lupa sertai ahli member channel Eksplorasi Misteri Mistik ini dengan klik pada butang join di bawah video ini atau klik link pada ruangan description. Terdapat 4 pilihan peringkat package yang disediakan. Untuk penerangan lanjut, sila klik join sekarang dan anda akan dibawa kepada video penerangan berkenaan package-package tersebut. Jadi sampai di sini saja video untuk kali ini dan jumpa kita di episod akan datang yang lebih menarik, insya-Allah. Assalamualaikum.